Jadi insya-Allah Mak Ali akan sambung lagi tajuk beriman kepada qada dan qadar. Jadi sebelum ni kita dah belajar mengenai apakah maksud qada dan juga qadar dari segi bahasa dan juga dari segi syarak. Dan seterusnya kita dah melihat apakah sifat-sifat orang yang beriman kepada qada dan qadar. Jadi untuk hari ini Mak Ali akan sambung sikit lagi, iaitu kita akan melihat kepada apakah sifat orang yang tidak beriman kepada qada dan qadar. Jadi sifat orang yang beriman sangat penting untuk kita amalkan dalam diri kita supaya kita menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi sifat orang yang tidak beriman juga kita perlu tahu supaya sifat-sifat tersebut tidak ada dalam diri kita. Kita tak nak sifat-sifat orang yang tidak beriman ni ada dalam diri kita, dan kita kena berusahalah supaya sifat-sifat itu tidak ada dalam diri kita. Okey, yang pertama, orang yang tidak beriman kepada qada dan qadar ini, yang pertama sifatnya adalah mereka tidak bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi segala apa yang mereka buat itu, mereka tidak mengharapkan kepada bantuan daripada Allah, mereka tidak berdoa kepada Allah kerana mereka merasakan diri mereka sahaja sudah cukup. Jadi mereka tidak merasakan hubungan apa yang mereka buat itu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua adalah sombong. Jadi sebab apa sifat sombong ni boleh ada? Kerana mereka merasakan apa yang mereka buat itu dan hasil mereka dapat itu adalah semata-mata datang daripada hasil usaha mereka sendiri tanpa berkait langsung dengan Allah. Padahal hasil itu sebenarnya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi mereka merasakan itu adalah disebabkan oleh usaha mereka semata-mata. Jadi sifat sombong itu akan datang. Yang ketiga, tidak bersyukur. Jadi orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni, dengan qada dan qadar ni, mereka tidak akan bersyukur dengan apa yang Allah beri pada mereka. Dan yang keempat, tidak redha. Sifat tidak redha ni boleh datang apabila mereka tidak boleh terima dengan perkara-perkara yang tidak baik atau perkara-perkara yang buruk yang mereka dapat. Seterusnya adalah sifat pemalas. Jadi sifat ni lah yang kita paling takut sekali bila ada dalam diri kita. Jadi sebenarnya ia adalah sifat tidak baik lah yang ada pada, yang kita perlu hindarkan dalam diri kita. Dan yang terakhir adalah menjadi seorang yang sentiasa berserah kepada nasib semata-mata. Jadi kita tak nak jadi orang yang macam ni, maksudnya tidak berusaha langsung. Dia lebih kurang pada pemalas tadilah. Tapi orang yang ni lebih teruk lagi, mereka bukan sahaja malas, tapi mereka hanya berserah kepada nasib semata-mata. Ikutlah apa nak jadi kan. Jadi kita tak naklah sifat ini ada dalam diri kita, insyaAllah.